kumpul kat auditorium yang cantik, comel mulia ini, bersama-sama berdiskusi, mencari solusi dan sisi yang lain. Dan untuk membincangkan satu tajuk yang agak berat, tapi kita bawa secara santai pada malam ni. Tajuk dia pada malam ni adalah Humanitarian Responsibility or Compulsory. Adakah kemanusiaan ni, adakah kewajipan ataupun perlu atau tak? Macam itulah lebih kurang kalau bahasa Melayu dia kan. Jadi sebelum kita teruskan kepada ahli panel kita, orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi nak cinta kenalah cerita sedikit apa yang ahli panel kita ada. Jadi sebelah kiri saya atau sebelah kanan tuan-tuan dan saudara-saudari sekalian adalah Ustaz Nazmi Karim, dan dikenali dengan nama Ustaz Nazmi Karim Smackdown, Ustaz. Betul? Dia trademark, dia tagline dia tu, Smackdown. Nanti mungkin kita akan dengar lah, ada lagu hari ni Ustaz, insyaAllah. Dan sebelah kanan saya hari ini adalah Imam Muda Hafiz Abdul Kadir. Okay. Kedua-duanya ada satu persamaan. Kedua-duanya adalah lahir di Kuala Lumpur, dan kedua-dua juga ada persamaan, telah berkahwin. Jadi rasanya atas ni saya seorang je lah yang belum berkahwin, Ustaz. Masya-Allah. Jadi dia telah berkahwin dan ada anak. Ustaz Nazmi Karim adalah seorang pendakwah bebas, dan Imam Muda Hafiz adalah finalis Imam Muda musim ketiga, dan sekarang menjadi imam di Masjid USJ. Jadi kita cerita sedikit apa yang tentang tajuk kita pada malam ni, kemanusiaan. Apa yang boleh kita definisikan sebagai kemanusiaan? Okay, kemanusiaan ni adalah satu etika yang mana kita tak peduli langsung sama ada kita ni adalah doktor atau datuk atau sesiapa saja, dan kita membantu orang tu sebagai seorang manusia. Dan kita tak tengok pun dia tu sama ada dia bangsa apa, puak apa, jantina apa, kat mana dia duduk. Kita tak fikir langsung, kita cuma nak bantu saja. Dan itu adalah kemanusiaan yang kita tahu. Dan kemanusiaan ni, apa kepentingan untuk kemanusiaan ni? Pertamanya adalah daripada sifat individualistik atau egoistik kita dapat buka dan kita memberi kepada orang. Rasa memberi ini lain dengan rasa menerima. Kita rasa lagi seronok berbanding dengan menerima saja. Dan satu lagi, kemanusiaan ini adalah satu bukti tanda kesyukuran seorang hamba kepada Tuhan dia. Apa yang dia nak buat selain daripada dia memberi kepada orang lain, sebab dia tahu Tuhan dah memberi kat dia, dan dia nak cuba tolong orang lain pula. Jadi sebelum kita mulakan atau saya lemparkan soalan kepada Ustaz dan juga Imam Muda, suka saya terangkan format untuk kita malam ni. Format forum kita malam ni, kita akan ada 3 pusingan. Okay, satu pusingan akan ada dua Ustaz dan Imam lah, Imam Muda. Setiap panelis akan ada 10 minit masa selama 10 minit dan 5 minit masa kecederaan. Yalah, biasalah kan, kita bercakap tak sedar kan. Kita ada 5 minit masa kecederaan. Dan di setiap pusingan tu, antara pusingan 1 dan pusingan 2, pusingan 2 dan pusingan 3, saya buka soalan kepada sesiapa yang nak bertanya. Dan kepada sesiapa yang malu nak tekan mic tu, jangan risau, kita ada cara lain. Boleh SMS. SMS kat nombor 013 377 9931. 013 377 9931. Ini Selcom. So kalau Selcom murah sikit lah kot. Kalau nak saya Selcom mungkin mahal sikit lah kot. Okay, tanpa membuang masa, saya campakkan soalan yang pertama kepada Imam Muda dulu, boleh? InsyaAllah. Okay, soalan pertama kita, apakah kepentingan dan juga cara untuk isu kemanusiaan dan keamanan itu sendiri sebagai seorang mahasiswa dan juga sebagai seorang pemuda? Jadi dipersilakan kepada Imam Muda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis kita, selaku antara yang termuda di kalangan kami yang muda, yang mana memaklumkan bahawa beliau masih lagi belum berpunya. Tak apa, tak ada masalah. InsyaAllah ustazah pilihan ramai yang menanti-nanti. Baik, yang saya hormati dan juga saya kasihi Al-Fadhil, guru saya lah ya, sebab Ustaz Nazmi lebih hebat dari saya barangkali. Yang hadir selaku ahli panel yang pertama sepatutnya, tetapi Ustaz mendahulukan yang lebih muda ya. Alhamdulillah. Dan Ustaz pun tidak kurang muda ni, iaitu Al-Fadhil Ustaz Nazmi Karim, selaku pendakwah bebas yang cukup kita kenali, yang sering kita lihat di dalam corong radio dan juga di kacamata TV. Boleh dah masuk Ustaz
Belum lagi, kena tahan lagi tu. Tapi walau bagaimanapun Ustaz bergiat dengan hebat insya-Allah di bumi Malaysia ini insya-Allah. Dan kepada semua mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian yang hadir bagi untuk kita membincangkan berkenaan dengan tajuk apa dia tadi? Humanitarian. Saya tak tinggal sebut sehingga tak orang tak pernah faham. Kemanusiaan. Saya takut sebut nanti bunyi benda lain pula. Okey, baik. Hadirin yang saya kasihi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita semua diberikan ruang oleh Allah Taala untuk kita berhimpun di dalam auditorium pada malam ini. Walaupun suasana di luar dalam keadaan hujan, suasana di dalam keadaan kesejukan, yang mana saya dapat merasakan keheningan di dalam auditorium ini yang barangkali tidak mengambil masa yang cukup lama untuk menenangkan kita para hadirin yang hadir. Mungkin lepas 10 minit kemudian barangkali ada yang berada di dalam auditorium yang lain barangkali. Jadi insya-Allah apa yang kita dapat kongsikan bersama-sama pada malam ini adalah kita nak berbincangkan berkenaan dengan satu isu yang besar, satu isu yang bersifat isu ummah, isu kemanusiaan, yang mana kalau kita perhatikan bahawa di akhir zaman ini, seperti mana Nabi SAW membenarkan sabdaan baginda yang Nabi menyatakan bahawa yushakul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-aqlatu ila qis'atiha, bahawa akan berlakunya ke atas umat-umatku di akhir zaman, yang mana mereka ini akan diratah, yang mana mereka ini akan ditindas dan dizalimi seperti mana makanan yang berada di dalam dulang yang besar. Cuba kita bayangkan dalam keadaan orang yang dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan momok tak makan dan sebagainya, nampak satu hidangan yang sangat lazat dihadapkan di hadapannya, nasi berani kambing. Dalam keadaan dekat sebulan dia tak jumpa kambing, bau pun dah bau kambing. Maka nak tunjukkan kelaparan dia itu, bagaimana keadaan umat Islam akan diratah dan ditindas dan dizalimi sehabis-habisnya selumat-lumatnya pada akhir zaman. Sehingga kan sahabat bertanya, awamin qillatu nahnu yawma idzin ya Rasulullah, apakah kami ni golongan yang minoriti? Nabi kata tidak, bal antum kathir, tapi kamu ni ramai. Tapi ghutha ka ghutha is-sail, kamu ni ramai tetapi ramai dari segi kuantiti sahaja, tetapi tidak ada nilai dalaman, kualiti itu tidak ada. Ya, adalah kerana asbabnya penyakit wahan, iaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta terhadap dunia dan takut kepada mati. Jadi kita nak bincang isu kemanusiaan. Sebab itu agama Islam adalah agama bersifat as-salam, agama yang membawa kesejahteraan. Sebab itu saya sangat tertarik dengan kata-kata Al-Fadhil Hafizahullah Dr. Zakir Naik. Dia menyebutkan bahawa bila orang menuduh Islam sebagai agama yang ekstrim, Islam adalah agama pengganas, Islam adalah agama yang orang kata apa, mundur, agama yang lama, yang lapuk dan sebagainya. Jadi dia menjawab, Islam memang agama yang ekstrim, tetapi Islam ekstrim dari sudut nak membawa keadilan. Islam itu ekstrim dari sudut nak mempertahankan sifat kasih sayang. Islam ekstrim dari sudut bagaimana nak memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada umat manusia. Allahu Akbar. Ya, nak tunjukkan bagaimana keindahan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah nyatakan di dalam ayat Al-Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, tidaklah aku utuskan dikau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi sekalian alam. Dah pernah beli dah album Imam Muda Ashraf Rahmatan lil Alamin. Ini tukang promote kan, pasal saksi 25% ada bahagian dia. Baik. Jadi hadirin siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berbalik kepada soalan yang diutara
tetapi bukan diutarakan, dilemparkan pada saya. Barangkali kalau saya tak boleh jawab, saya lempar kepada Ustaz Nazmi Karim barangkali. Baik, iaitu soalan berkenaan dengan sejauh mana kepentingan kita mengambil tahu isu kemanusiaan. Hadirin yang saya kasihi, Islam seperti mana saya nyatakan tadi adalah agama yang syumul, agama yang sempurna, agama yang kamil, al-mutakamil, ya, agama yang cukup indah dan sempurna. Sebab itu di dalam sebuah hadis Nabi SAW bagikan satu gambaran kepada kita, ya. Nabi menunjukkan bahawa umat manusia adalah umat yang satu. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran, Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Yang bermaksud sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu. Maksudnya seluruh manusia, tak kiralah warna kulit dia. Walaupun di kalangan kami bertiga ni yang paling cerah adalah saya barangkali. Kira Ustaz gelak ataupun tak kira warna kulit, tak kira dia seluruh bangsa, Melayu ke, Cina ke kita, India ke kita, tidak adanya double standard, tidak ada yang lebih daripada satu yang sama lain. La fadla li arabiyyin wala ajami, tak ada lebihnya Arab daripada orang ajam dan sebagainya, melainkan di sisi Allah hanya Allah melihat dari sudut sejauh mana takwa kita dan kita memperjuangkan agama Islam. Itu yang menjadi nilaian. Sebab itu agama Islam saya sebutkan tadi agama yang bersifat rahmah. Sebab Nabi membawa rahmah. Nabi sendiri bersifat rahim. Allah sebut dalam Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Bahawa Nabi sendiri bersifat penyayang. Sebab itu kita ni, kalau kita nak jadi orang yang penyayang, kita mesti menyayangi orang lain. Ya. Sebab itulah apa ni, saudara nama apa tadi? Boleh tadi? Alif. Ingat Alif Batak. Okey, Alif, saudara Alif. Maksudnya nak ceritakan, kalau saudara Alif nak cari pasangan hidup, nak tahu dia ni seorang isteri yang mengasihi suaminya, kita kena tahu bahawa dia sendiri adalah memiliki sifat penyayang. Orang yang memiliki sifat penyayang, pasti dia akan menyayangi orang yang lain. Seperti mana baginda Nabi SAW, di dalam diri Nabi ada sifat penyayang. Sayangnya Nabi terhadap umatnya, sayangnya Nabi terhadap umatnya, sehinggalah Nabi SAW seringkali berdoa kepada Allah memberikan keringanan kepada umat baginda. Tetapi nanti Ustaz Nazmi akan uraikan ada beberapa cerita-cerita yang diadakan oleh puak-puak Syiah tentang istilah hadis kisah ummati yang telah dipalsukan oleh golongan Syiah ini. Nanti Ustaz bidang pakar yang akan uraikan, ya. Baik. Jadi di sini dalam Islam ajarkan bahawa satu sifat Islam adalah sifat kasih sayang, agama yang bersifat kasih sayang. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan bahawa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia mengasihani sahabat dia seperti mana dia mengasihani diri dia. Maksudnya macam mana tu Ustaz? Macam mana kita nak sayang orang tu macam kita sayang diri kita? Maksudnya kalau kita tak mahu, kalau kita mahu kita ni mendapat sesuatu yang enak, kita nak makan sesuatu yang sedap, kita kena bagi orang lain juga makan sama standard macam kita makan. Saya teringat waktu saya pernah pergi ke Mesir dahulu bersama dengan seorang Al-Fadhil Hafizahullah Ta'ala, Syekh yang sangat masyhur, Syekh Mutawalli Sya'rawi, ya, yang mana beliau menunjukkan seorang tokoh ulama yang sangat hebat, ya, yang mana satu ketika beliau ni tak pergi makan kedai-kedai yang mahal, pergi kedai makan makanan yang biasa-biasa. Dalam keadaan dia makan, tiba-tiba datang seorang yang dhaif. Ini di antara pengikut-pengikut dia, anak-anak murid dia ceritakan, datang nak minta makanan sebab dia belum makan. Pada ketika itu Syekh makan benda yang biasa, bukan makan macam kita pergi restoran order apa, kuotiao goreng, tak main lah kuotiao goreng, order chicken chop, lamb chop contohnya, semua chop-chop belakangnya, contohnya lah, ya. Dia order makanan yang biasa. Bila orang tu datang di hadapan dia, dia kata saya belum makan. Dia panggil orang tukang apa ni, toke yang mengendalikan makanan, toke restoran tu. Dia kata apa makanan yang paling special ada dekat sini. Dia pun sebutlah makanan paling special makanan ni. Okey, kamu berikan kepada lelaki ini. Dan
hutang daripada apa yang dia makan itu biarlah ditanggung oleh aku. Maksudnya dia sendiri tak mampu makan yang mahal, makan yang biasa je. Tapi bila orang datang minta menunjukkan kelaparan dia beri makan menu yang lebih mahal. Sampai orang miskin tu pun kata, apa halnya Tuan Syekh makan yang murah-murah, yang saya makan mahal-mahal. Dia kata, kamu makan je lah, bukan kamu bayar pun. Sebab tu orang kata nikmat yang paling nikmat apa benda? Nikmat yang paling nikmat adalah kita dapat makan free. Itu nikmat paling nikmat. Baik, jadi nak tunjukkan bahawa ini cara Islam bawa, iaitu Islam nak ajarkan kepada kita ada sifat kemanusiaan, sifat mengasihani orang lain melebihi daripada diri kita, ataupun seperti mana kita memperlakukan kepada diri kita. Cantik agama Islam. Sebab Nabi menyatakan bahawa kalau kita tidak mampu berbuat demikian, maka ini menunjukkan bahawa iman kita belum lagi menjadi iman yang sempurna. Iman kita belum sampai ke tahap seperti mana iman yang dituntut oleh Allah dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, saya sekadar itulah untuk mukadimah. Wallahu taala. Okey, terima kasih Ustaz atas panjang lebar intro kita hari ini. Jadi kita tahu sekali lagi yang Ustaz dah cakap tadi, kemanusiaan ini adalah satu isu ummah. Dan ia bukan satu benda yang boleh dibuat main-main atau jadi kita kena serius dalam isu-isu ummah seperti ini. Jadi dalam atas stage hari ini, dua orang panel dan seorang moderator ni, kita ada strata umur yang berbeza, 20, 30 dan 40. Tapi 40 tak nampak 40 ke Ustaz? Muda dia nampak. Jadi Ustaz Nazmi Karim ni sangat aktif dalam penglibatan bersama dengan Muslim Care Ustaz. Buat bantuan kemanusiaan ke merata-rata tempat lah. Jadi Ustaz, soalan dia Ustaz, boleh tak Ustaz ceritakan tentang isu semasa yang berkenaan kemanusiaan, dan adakah sekarang isu ni sangat membimbangkan? Jadi soalan macam tu Ustaz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang namudikan saudara moderator kita dan Al-Fadil Al-Ustaz Imam Muda Hafiz. Ya Ustaz? Oh, nama pun Hafiz dan dia pun menghafal Al-Quran. Maknanya berkatlah mak dia letak nama tu, menghafal sungguh anak dia tu, alhamdulillah. Ibu kita ada seorang doktor, Dr. Hafiz. Tapi insya-Allah kami semua akan menghafal Quran insya-Allah. Okey, berkenaan dengan isu ni, isu kemanusiaan ni macam Ustaz sebut tadi lah ya, memang isu yang penting. Dan Rasulullah SAW sendiri sebut dalam banyak hadis dia berkenaan dengan apa yang berlaku di akhir zaman. Sebagai contoh lah, bila kita tengok apa yang berlaku di akhir zaman ni, saya kebetulannya amat rapat lah dengan isu Syria ni. Kita tengok satu benda yang berlaku bila berlaku kebangkitan rakyat di Syria. Negara yang mula-mula respon kepada isu ni adalah Turki. Sedangkan Turki ni bukannya orang Arab. Turki ni Turki lah, bahasa Turki, bangsa Turki, tulisannya tulisan Turki. Negara Arab yang mengelilingi Syria, Jordan, Palestin tak pula kan, dia dijajah oleh Israel. Jordan, Lebanon, Iraq, 3 buah negara Arab yang menjadi jiran kepada Syria ni buat pekat badak je. Ya, aku rasa badak sembuh dekat tu lagi bagus daripada diorang. Turki tu yang bukan bangsa Arab, yang tak ada kena-mengena, membuka sepadannya seluas-luas untuk memberi support kepada rakyat Syria. Rasulullah SAW sebut dalam hadis, "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka 'udwun tada'a sa'irul jasadi bis-sahari wal huma." Nabi kata perumpamaan orang Islam ni seperti satu tubuh badan, tubuh badan yang satu. Idza ishtaka 'udwun, kalau satu anggota badan kita sakit, tada'a sa'irul jasad, maka seluruh badan kita akan menopang rasa sakit tersebut bisahari wal huma, dengan berjaga malam dan mengalami demam. Contohlah orang sakit gigi kan, sakit gigi. Boleh ke dia gigi sakit kan, tapi dia boleh dengar bunyi bisi-bisi, lepas tu orang buat lawak depan dia, dia ketawa kak macam tu, padahal sakit gigi. Kau pernah jumpa orang macam tu?
Saya pun tak pernah alami sakit gigi, alhamdulillah. Dan na'udzubillah min zalik. Sebab dengar-dengar sakit gigi ni, dia punya sakit lebih kurang macam sakit beranak, kata orang lah. Aku tak tahu kan, aku pun sakit tak pernah, beranak pun tak pernah kan. Tapi nak kabarnya sakit benar. Kepala pun sakit, badan sakit, semua sakit. Nabi kata itulah contoh perumpamaan orang beriman. Dia akan berkongsi rasa sakit. Tapi kalau kau tengok isu yang berlaku dekat negara sana kan, yang berlaku pada orang Islam, tapi kau langsung tak ada rasa sensitif, kau ni tak beriman. Nabi kata macam Ustaz sebut, la yu'minu ahadukum, takkan beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana kau takkan beriman kepada Allah sehingga kau sayang kepada kawan kau macam kau sayang pada diri kau sendiri. Paling tidaklah, paling orang kata cap ayam lah, kau nampak orang share dekat Facebook kan, contoh kebuluran dekat Somalia, budak Somalia tak ada makan, pakai orang kata merangkak cari makanan. Paling tidak kau share gambar tu mungkin bagus lah daripada kau abaikan benda tu. Kadang ada orang, malah aku share gambar macam ni kan. Share lah paling tidak, kod-kod mana tahu benda tu boleh menolong kau betul dekat padang mahsyar, mana kau tahu. Dan dengan sebab orang tengok tu rasa dia orang berubah, kau share dekat orang lain walaupun kau tak berubah, tak tahu orang lain berubah. Dia tengok, ya Allah tengoknya Somalia makanan tak cukup. Dia boleh cakap dekat anak-anak, kau tengok ni orang dekat Afrika berangkat-rangkat cari makanan. Korang makan sikit buang, makan sikit buang. Apa hempuk kepala kau tahu, contoh kan. Kurang ada lah juga faedahnya tu. Daripada kau langsung tak share. Sebab tu kena share kan. Sebagai contoh lah saya nak share apa yang berlaku dekat negara kita, banjir yang melanda pantai timur. Ya, saya kebetulan orang rumah saya orang Kemamang, ganda kita kan. Saya orang KL. Orang baru. Ustaz KL kan tak? Lain. Lain kan KL. Boleh buang lah, kita dekat saya kat hospital besar. Orang baru. Okey. Saya ambil contoh lah. Benda tu memang tak disangka-sangka. Jadi Kemamang ni ada satu area tu namanya Bukit Betuk. Area ni pernah banjir, tapi dia kata paling dahsyat pun sampai lutut lah paling dahsyat. Jadi diorang pun tak prepare nak buat. Dan dia kata kalau banjir pun lutut lah, tu biasa. Takdir Allah Ta'ala tahun ni tenggelam habis rumah tu, tinggal bumbung aja kan. Jadi diorang tak buat apa-apa persediaan. Dan segala puji bagi Allah awal dan akhir. Kita bila tengok benda macam tu, kita berasa nak support. Bukanlah aku nak sambut pasal mentang-mentang lah Ustaz bini orang Kemaman Ustaz. Tak, bini aku duduk dengan aku ya. Dan rumah mak mentua pun tak ada hal punya, tak ada kena. Cuma satu benda yang bomba saya nak share lah benda gini yang bomba pelik. Sebab dekat area Kemaman tu, kampung ibu mertua, bapa mertua saya ni kira kawasan rendah tau. Dan tepi sungai, betul-betul tepi sungai. Ada pondok pengajian Islam kat situ. Bandar Cukai tu kawasan tinggi. Bandar Cukai tu banjir, tenggelam. Hotelnya banjir, bank Islamnya banjir, jalan-jalan pecah, dia punya jambatan roboh. Tapi yang sekolah tu, dia hanya mengalami air pasang sahaja. Air pasang sahaja sampai betis. Tak banjir macam dekat bandar. Korang faham dari cerita aku ni? Jadi sampai bomba pun confused, betul tak? Kenapa jadi macam ni? Mana aku tahu? Kau tanya kita apa, kita tak tahu nak jawab apa. Sebab banjir ni milik Allah Ta'ala. Air ni merupakan tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika Allah berfirman dalam kisah Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam kan, bila air keluar banyak-banyak, banjir habis dunia masa tu, Allah kata apa? Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al-ma'u wa qudiya al-amru fastawa 'ala al-judi ila akhir al-ayah. Allah kata dekat bumi, wa qila ya ardu bla'i ma'aki, wahai bumi telan air. Bumi pun ikut arahan, dia telan belaka air kan. Air yang membanjiri dunia ketika itu, dia telan belaka. Wa ya sama'u aqli'i, wahai langit, aqli ini qala ani, kau tarik putuskan hujan tu, jangan turun dah hujan. Hujan pun ikut arahan berhenti. Maka ini semua Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu antara kesilapan manusia ni, dia cakap sombong. Bila masuk musim tengkujuh, dia cakap macam bagus. Dia kata apa? Kita sudah bersiap sedia menghadapi banjir, jangan takut. Atau aku sudah bagi smackdown sebijak kepala tu. Kau ingat banjir tu saudara sepupu kau pun. Itu merupakan tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Bila Allah kata idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun, banjir, tak banjir. Jadi tadi Allah Taala, alhamdulillah, kawan-kawan sama-sama pergi hantar bantuan. Saya nak sebut tuan-tuan, bila saya tengok yang berlaku tu, kita pergi satu kawasan namanya Binjai. Dia banyak kawasan yang tenggelam sampai jadi pulau tau. Kampung tu kau nak pergi, kau kena pakai motorbot. Yang mana kereta kena berhenti, lepas tu kau naik bot sampai dekat kampung tu. Kampung tu tinggi sikit dah, tapi keliling dah tenggelam dah. Kita pergi satu kawasan nama Binjai, dekat satu sekolah kebangsaan, pendapatan dekat situ. Macam pelarian perang lah. Bila kita bawakan makanan, air, pampers, roti, orang berebut tu dah tak ada perasaan malu tau. Kita ni kan malu kan, nak rebut-rebut kan. Pasal tak kena dekat engkau, cuba kena dekat engkau. Berebut kan, bapak, mak berebut. Kan perempuan kadang yang malu-malu pun tak ada malu dah macam tu. Kan kalau malu tak dapat. Dan jangan tengok Allah sial kedua. Belum perang, belum yang dialami oleh Syria lagi. Lepas tu nak bahagikan bantuan tu pun bergaduh lagi, siap bertumbuk lagi. Nak bahagi. Bukan berperang, ini air. Dah bergaduh, Lepas tu bila kita pergi dekat sekolah tu kan 800 orang duduk, ramai, Lepas tu orang kata tadas mana? Tadas kat sana ustaz. Tengoklah kalau ustaz berani masuk, dia kata. Macam je. Aku pergi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Periuk api bersepah, kau tahu tak? Baik punya. Kan, banjir, tapi air tak ada. Macam banjir, air punya banyak kat luar, tapi pipe tak ada air. Tak pening kepala kau. Kalau kau tengok najis manusia, Tuhan saja yang tahu perasaanku. Kan, kita nak berak pun, berak kata tak payahlah, postpone dah, dia kata cancel, kau tahu tak? Ngeri gila pun tak ngeri macam tu. Nah, itu nak kabur realiti yang berlaku, banjir yang teruk melanda di belah-belah pantai timur pada hari ini. Memang keadaan kesian sangat. Jadi dah segala puji bagi Allah. Yang bagusnya, aku bukan nak bangga sangat orang Selangor, tidak, na'udzubillah, Allah Ta'ala belaka. Bantuan daripada Selangor ni alhamdulillah tak putus setiap hari. Lebih lagi daripada unit amal. Memang rajin diorang ni, buat kerja kerana Allah, beramal kerana Allah. Tak harap dibayar, tak harap diberikan allowance, tak sampai dikenal sebagai tentera uniform merah, kan, berpakaian merah, pergi masuk kampung-kampung, tolong orang, bagi makanan. Dan yang sedih kita baca kat Facebook tadi, masa diorang hantar bantuan kemanusiaan, bawa lori kan, dengan barangan yang syarat tu, tiba-tiba kena saman dengan JPG geram betul lah JPG. Orang nak pergi hantar kemanusiaan mangkuk, aku dah geram kau cakap macam ni Orang nak pergi hantar bantuan kemanusiaan, kau boleh saman apa jenis ada school punya orang apa ni. Kan Nabi sebut la yu'minu ahadukum, betul tak? Kau tak beriman, kau saman tu la yu'minu ahadukum. Kalau kau ada otak, kalau kau ada perasaan, kalau kau reti bab human ni, bab kemanusiaan, kenapa barang banyak ni? Bang, kita nak pergi hantar orang dekat banjir bang. Okey, jalan-jalan. Kesian. Paling kurang kau doa untuk dia. Ni tak siap bagi compound lagi. Ni orang tak ngaji agama, tak kerti bahasa, dia boleh buat kerja macam ni. Maka Nabi kata la yu'minu ahadukum. Dalam hadis yang lain, la yu'minu man bata wajaruhu ja'iun, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, man bata wa wajaruhu ja'i'. Kan? Nabi kata kau tak beriman bila kau tidur dalam keadaan kenyang, jiran kau lapar. Kan, kau tahu jiran kau susah, tapi kau biar, kau buat duit. Kau mampu tolong, kau biarkan. Kau tak tolong, kau tak beriman. Jadi abang kakak semua, benda apa yang berlaku di akhir zaman ini, Allah nak tengok sejauh mana bersungguhnya kita support isu-isu macam ni. Dan kita kena ingat sikit, dalam hadis Nabi sebut, besok di padang mahsyar akan ditanya 4 soalan. An umrihi fima afnahu wa an jismihi fima ablahu. Allah bagi kau umur yang panjang, kau habis ke mana umur kau? Umur kau panjang, kau habis ke mana? Badan kau yang sihat, kau buat apa badan kau ni? Kalau abang kakak semua doktor kan, insya-Allah korang lepas di padang mahsyar, insya-Allah. Amin. Amin lah woi. Amin. Dan amin pun tak confident, kau tengok dah ni. Ini doktor ni pun satu juga aku nak select down. Jangan berkira sangat dengan passion-passion ni, dengan pesakit-pesakit. Jangan berkira sebab kerja kau tu ibadat. Ni tak, ni tak boleh. Ni siapa nak bayar ni? Kadang-kadang kita pergi dekat apa grade swasta. Dia tanya soalan yang pertama, siapa yang bayar? Insurans ke, syarikat ke, kerja sendiri ke?
aku spend down betul. Orang nak mati betul tak? Kita dibayar dulu. Ini kadang-kadang masalah juga kita. Sebab minta maaf cakap, bila kita belajar, yang minta maaf cakap awal-awal lagi, minta maaf. Bila kita belajar bukan kerana Allah, kita akan fikir itu aja. Tapi kalau kita belajar kerana Allah, tak timbul berapa bayar, berapa nak kena charge, berapa. Kita takkan keluarkan dan kita takkan keluarkan berapa kena bayar. Tak. Ada rezeki ada insya-Allah. Dan kau tolong orang, Nabi kata man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Bila kau tunaikan hajat orang, Allah akan tunaikan hajat kau. Jadi kita sebagai doktor ni, kita nafilah, kita perlu kepada sara hidup gaji kita, tapi jangan berkira sangat dengan pesakit kita. Allahu a'lam. Alhamdulillah, kita dah dengar daripada Ustaz tentang apa sebenarnya kemanusiaan itu. Dan kita dapat simpulkan kemanusiaan itu adalah rasa. Dia bukannya logik semata. Dia ada di sini, bukan di sini sahaja. Dan bila kita kata tentang rasa, rasa ni adalah satu benda yang sangat subjektif. Dia tak boleh diukur guna pembaris, tak boleh diukur guna stetoskop, bunyi mama apa, tak boleh diukur. Rasa itu adalah sangat subjektif. Jadi seterusnya saya buka lah soalan. Boleh tekan mic, jangan segan, jangan sigu, jangan malu. Tanyalah soalan apa-apa yang nak tanya, yang terbuku di hati, luahkan. Jadi saya buka soalan kepada mahasiswa-mahasiswa sekalian. Kalau malu, sekali lagi boleh SMS kepada nombor 0113-377-9931. Walau macam MSI juga. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di atas ni lahir ya bang. Okay. Assalamualaikum. Nama saya Abdullah. Saya pada Perubatan Saudi. Saya suka maaf saya tak formal tapi saya sangat berminat tentang humanitarian work ni, kemanusiaan lah, kerja kemanusiaan ni. Tapi yang saya dengar ni, sebab saya seorang abang saudara saya lah, saya macam dia macam salah seorang dari Kindness Malaysia, yang tapi dia pernah buat humanitarian work dekat Syria dan tempat-tempat konflik sebelum ni lah. Tapi yang saya nak tanya, dia pernah tanya saya soalan tu, macam mana dia tanya saya sendiri, sebab saya kan kerja belajar di hospital, macam mana nak hadapi situasi yang macam konflik gelap. Maksudnya kalau korang pergi kat tempat kat konflik tu, kita nampak mayat berkelimpangan. Ada sampai dia cakap dia nampak mayat kat atas pokok. Balik rumah dia balik rumah dia macam blur, macam dia macam I've never seen this before kan. Tak pernah tak nampak mayat kat pokok dekat tepi jalan kan. Macam mana kita nak hadapi situasi tu dengan perspektif daripada Ustaz dia. Terima kasih. Ni ada 7 soalan kepada sesiapa ke ataupun dulu Ustaz? Malu. Boleh. Alif. Sebenarnya. Imam muda kita dulu lah. Saya jawab sikit Ustaz sambung kot insya-Allah. Jadi baik, kadang-kadang macam Ustaz Nazmi sini cakap bahawa antara hikmah kenapa Allah Ta'ala tak jadikan musibah yang berlaku kepada umat manusia yang duduk di bahagian di benua Asia ni, seperti di Malaysia dan sebagainya, mereka tak menghadapi peperangan seperti mana penderitaan yang dihadapi fitnah yang besar seperti mana orang-orang Arab. Sebab Allah Ta'ala dah tahu dah macam mana sifat kemelayuan dengan kearaban. Orang Arab ni dia tak makan saman Zat. Dia punya sifat kasar dia, tak boleh nak kata apa kan? Sebab itu saya teringat dulu tu belajar kat Jordan. Bila gurau dengan orang Arab ni, saya kata kat dia, khinzir lah kau ni. Dia marah lah juga, tapi pasal dia tak biasa tengok muka khinzir, dia boleh tahan lagi. Dia kata khinzir, okey lah kot. Dia kata khinzir pun mungkin muka pun lebih cute, lebih kurang cute macam kucing kot barangkali, dia kata kan. Dia tak tahu dia, tapi kalau kata kepada dia himar, memang dia marah semua. Himar memang tak boleh. Pasal kedai disebut dalam Quran batu bodoh seperti himar, dia tu dia cukup marah. Tapi nak ceritakan tentang mungkin orang Melayu lah, kita ni dah biasa, kita buka TV je cerita semua hantu belaka. Hantu cap 5, hantu cap macam-macam cap lah. Semua TV cuma cerita pasal hantu. Tu yang bila tengok saja mayat ke bergelimpangan ke apa ke, kita dah mulalah sampai ada setengah orang saya tengok, bila ajak dia masuk bilik jenazah dia rasa, Ustaz, saya tak pernah masuk bilik jenazah.
Saya kata lah, semua hidup saya tak mau masuk. Saya kata, hang tak mau masuk pun, bila hang mati, hang kena masuk juga. Kan? Dia tak mau masuk sebab dia takut bila masuk dari jenazah tu, dia gambar ada hantu lah, apalah. Itu kebiasaannya. Mentaliti orang kita memang macam tu, sebab dah ditanam sejak daripada kecil. Keluar balik lambat, kena tangkap dengan hantu kopek. Contohnya itu cerita orang dulu. Maksud nak ceritakan, didedahkan keadaan begitu, ya. Tetapi sebenarnya apa yang penting di sini adalah dari sudut bagaimana orang-orang Islam ni dia kena ada ilmu, ya, bagaimana nak menguruskan sekiranya kita lihat keadaan suasana mayat dan sebagainya. Selain daripada itu, macam mana Islam nak ajarkan kepada kita seperti mana Nabi SAW perintahkan kita supaya menziarahi kubur, ya. Nabi membesarkan kepada kita untuk ziarah kubur sebab fa innaha tuzakkirul akhirah. Sebab ziarah kubur tu boleh mengingatkan mati. Kita dah ni tak berani nak ziarah kubur pasal ziarah kubur mengingatkan kepada kita tentang kehantuan. Itu yang beza dia tu. Tapi berlainan suasana yang berada di negara Arab, seperti mana mereka itu dah biasa dalam keadaan yang sebegitu, maka sepatutnya umat Islam di Malaysia ni sepatutnya perlu mendapat pendedahan-pendedahan seperti itu lah, saya rasakan. Allah Ta'ala. Terima kasih Ustaz. Jadi macam mana pula pandangan Ustaz Nazmi Karim tentang hal ni? Lebih kurang sama je, ya. Cuma ada dua benda lah. Yang pertama, dia ni trauma dengan tengok benda yang tak pernah dia tengok, mayat bergelimpangan, sangkut atas pokok. Sebagai contoh lah, masa pergi hantar bantuan pertama kali di Syria, saya tengok orang yang kena cabut kuku, ya, diseksa dan dicabut kuku dia. Kita boleh tengok, ya Allah, sakitnya kan. Bila kita tengok dia tunjuk jari dia tu kena cabut kuku, anak kata, aku tak ada soalan nak tanya tau. Lalas keluar soalan bodoh. Tanya, rasa apa? Tanya rasa apa? Cabut kuku tu rasa apa? Kan anak kata, maza tash'ur indama tunza azfaruka. Apa kau rasa ketika tukla azfaruka, ketika dicabut kuku? Mujur dia tak kata, sakit lah bodoh. Dia tak kata juga aku kan. Dia kata, yang canggih dia kata apa tu? Aku tak rasa apa-apa. Kenapa tak rasa apa-apa? Sebab dia kata masa aku kena cabut kuku tu, dia dah pingsan dah. Dia kena belasah dengan tentera Bashar. Kena belasah, tak sedar. Sedar-sedar tengok kuku dah hilang dah, ya. Sampai macam tu. Jadi kita terbayang, rasa kesian je lah. Tak ada nak rasa pelik-pelik kan. Kau tengok budak kena bakar, ya Allah, seksa. Yang mungkin saudara kita tadi tu, saudara dia tu mungkin dia ada macam tadi lah, dia dibobokkan dengan cerita-cerita hantu ni. Kita sebenarnya tak ada benda nak takut dengan kematian. Bahkan bila kita tengok depan kita mayat bergelimpangan, lumrah manusia memang ngeri-ngeri, memang rasa ngeri. Tapi Allah Ta'ala kata, walladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau sebut perkataan tu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kau terus dapat pahala. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itulah orang yang mendapat selawat kerahmatan daripada Allah, dan mereka lah orang yang mendapat petunjuk. Jadi kita boleh tengok benda musibah, tak kira, jangan tunggu orang matilah. Dia orang sakit pun kita boleh kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma kita orang Melayu, dan contoh kawan kita sakit masuk hospital, inna lillahi, tak mati lagi ya. Bukan tunggu mati kan. Kau kena apa-apa, kau kena saman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Accident, contoh tayar cabut, inna lillahi. Sebab Allah kata umum, Allah kata walanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Ini semua jenis ujian. Kekurangan harta benda, kekurangan segi jiwa raga manusia, ya, berbagai-bagai ujian Allah bagi. Dan beruntunglah orang yang sabar, yang bila diuji mereka sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ubatnya senang aja. Tak payahlah takut dengan benda-benda mengarut tu. Cukuplah kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah. Jadi alhamdulillah kita dah selesai pusingan pertama dan kita akan masuk kepada pusingan kedua. Jadi tarik nafas dulu. Okey, kita masuk kepada pusingan kedua. Soalan yang ditujukan kepada Imam Muda kita, Imam Abdul Hafiz. Jadi Ustaz, soalan dia pendek dan simple. Soalan dia, bagaimana nak melahirkan kesedaran tentang kemanusiaan dalam diri mahasiswa itu sendiri? Itu je. Baik. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis. Baik, bila cerita tentang kesedaran ni, sebab itulah saya
peringatkan tentang kata-kata guru saya, antaranya juga dipinjamkan seperti mana yang disebutkan oleh Allahumma salli Muhammad, Ustaz Fahrul Majui. Dia ada menyebutkan bahawa ramai di kalangan manusia ini yang tahu tentang sesuatu perkara, tetapi tidak ramai orang yang tahu itu tentang mempunyai kesedaran terhadap perkara yang ia tahu. Macam kita lah, kita sekarang ni bila orang buat maksiat, orang tu tak tutup aurat, orang tu pergi sekonding orang lain contohnya, ataupun keluar pergi berjalan berkapal dan sebagainya, bukan dia tak tahu itu salah. Kadang-kadang kita tanya, ini kau tahu ke ini salah ni? Dia kata tahu, apa kes? Contohnya lah, ikut suka hati akulah. Tu yang keluar macam-macam video tu, ya. Cantiklah mata Syasha, cantiklah mata Syasha, keluar macam-macam video kan. Tu yang jadi macam tu. Maksudnya orang tak kisah dia nak buat apa pun, itu dia punya pasal, ya. Tetapi bukan semua orang tahu tu dia ada kesedaran. Dia ada kesedaran dalam hati dia yang dia buat itu, dia ada perasaan malu terhadap Allah. Walaupun dalam keadaan dia duduk dalam bilik, dalam sorang-sorang duduk dalam bilik, tak pakai baju apa. Ada orang pernah tanya, Ustaz, ni mahasiswa ni, rahsia, nasib baik dia duduk dalam bilik tu, dia sorang. Saya kata, kamu kongsi bilik tak? Kongsi bilik, tapi kawan kebetulan tak ada. Saya duduk dalam bilik sorang. Baju apa pun saya tak pakai kan. Boleh tak saya duduk dengan tu? Saya kata tak ada masalah kalau kau duduk sorang. Tapi masalahnya paling kurang Islam ajar pada kita kesedaran. Kita rasa kewujudan Allah Ta'ala, kita rasa kewujudan malaikat. Asal malaikat pun niat pening juga, dia kata. Aku kalau seboleh-bolehnya nak mengelak, tengok Rizidi Bucah ni, tengok juga. Pasal kawan tu kerja dia tak pakai baju je, ya? Jadi maksud di sini adalah nak menunjukkan bahawa ramai di kalangan masyarakat umat Islam akhir zaman ini hanyalah mempunyai sifat pengetahuan tentang sesuatu perkara yang berlaku, tetapi tidak ada kesedaran. Apa punca dia? Punca dia adalah kerana umat manusia ini tidak pernah diuji dengan sesuatu yang musibah yang besar. Sebab itu kalau kita tengok mana-mana umat yang dah terbiasa menghadapi musibah, menghadapi penderitaan, mereka ini tidak pernah kenal tentang soal tidak memberi tidak mengambil tahu tentang masalah-masalah umat-umat yang lain. Sebab itulah kalau kita tengok kebanyakan daripada masyarakat kita ni lebih banyak simpati, ya, daripada istilah apa tu, empathy. Maksudnya tengok, kesianlah kat dia, tapi kesian saja, tapi tak perlu kata apa-apa. Maksudnya dia buat apa-apa pun tidak. Dia sekadar ada perasaan kesian saja, perasaan simpati saja. Tetapi di dalam Islam mengajarkan kepada kita bukan sekadar kita meluahkan kata-kata simpati kepada seseorang. Sebaliknya kita kena, Islam ajarkan kita kena cuba orang kata apa, menyelami perasaan orang yang mendapat musibah itu tadi. Kita letakkan kedudukan kita bila duduk di hadapan dia. Sebab itu Nabi SAW pernah satu ketika Nabi pergi kat kubur, tengok ada seorang perempuan, dia duduk dekat kubur, dia menangis. Nabi pun datang pada dia, Nabi kata, tenang Cik Puan, jangan menangis. Kamu nangis macam mana? Ini contoh saya yang ceritalah. Maksudnya kalau kita menangis pun, suami kamu takkan bangun balik daripada kubur. Nabi pun kata kepada dia, innamas sabru illa sadmatil ula. Sabar itu adalah pada waktu pertama kita mendengar musibah. Dengar saja musibah, Mat, anak kau kena langgar kepala putus. Oh ya ke? Inna lillah. Tenang je kau ni, Mat, macam bukan kau je kena musibah. Relax, tenang je. Jadi nak tunjukkan bahawa yang Islam ajarkan kepada kita adalah bagaimana kita cuba menyelami perasaan kita, letak diri kita bila kita berada dalam suasana di Syria itu, seperti mana yang Ustaz Nazmi gambarkan kepada kita, macam mana kalau kita berhadapan dengan sedemikian. Selain daripada itu, para ulama juga menyatakan satu kaedah yang diajarkan oleh para ulama, iaitu cuba untuk kita sentiasa melihat kedudukan orang-orang yang lebih berada dalam keadaan sukar berbanding daripada kehidupan kita. Seperti mana Nabi SAW, Nabi sebut dalam sebuah hadis, kalau nak tahu seseorang itu tanda dia bersyukur kepada Allah Ta'ala, iaitu Nabi kata, jangan kamu tengok, la tanzur ila man huwa a'la minkum, jangan kita tengok orang lebih tinggi daripada kita, lebih senang daripada kita, tetapi kita kena tengok orang yang lebih mendapat penderitaan, yang lebih teruk daripada kita. Kalau kita hari ni tak makan breakfast dia, kan, lepas tu masuk dinner sampai ke supper dia makan, kan, dia balas dendam tu.
tetapi kita bayangkan keadaan orang-orang yang lain yang tidak dapat makanan. Contoh, saya pernah terbaca dalam satu kisah bagaimana Nabi SAW didik kepada para sahabat, bahkan didik kepada umat-umat baginda. Kita kena ada satu sifat yang diajarkan oleh Nabi, iaitu sifat al-ithar. Al-ithar ni satu sifat yang sangat mulia, iaitu sifat kita lebih utamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Ini sifat yang susah kita nak buat. Cubalah bayangkan, macam Ustaz cerita tadi, dalam keadaan musibah, orang berebut pada ketika itu. Ada orang nak utamakan orang lain, tak apalah pasal kau berlapar, aku berlapar, tapi kau tu pada aku, ambillah dulu makanlah. Contoh, tak ada orang buat begitu. Tapi pada zaman Rasulullah SAW, sahabat berbuat demikian, bagi utamakan orang lain minum dan sebagainya, sehingga dia sendiri dalam keadaan belum lagi dapat minum, hingga dia mati dalam keadaan mengutamakan orang lain. Allahu Akbar. Ini cara didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, dalam satu kisah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang di kalangan ahli sufah. Ahli sufah ni di kalangan sahabat yang tidak kaya, tak ada rumah, duduk dekat kemah je. Jadi nak ceritakan, satu hari ada orang berikan kepada Abu Hurairah satu bungkus roti. Roti tu sekeping dia bagi kepada Abu Hurairah. Roti yang lembut, tak pernah makan roti lembut begitu. Kita bukan takat roti lembut, sebungkus gajinya tu kita saja. Perlu orang lain lagi. Jadi satu hari bila nak makannya Abu Hurairah, dia teringat, pasal dia duduk di kawasan Masjid Nabawi, dia teringat, Nabi dah makan ke belum? Pasal Rasulullah SAW pun disebut dalam kitab Syama'il, dalam hadis yang lain, 3 bulan rumah Nabi tak berasap. Kita rumah tak berasap, tapi berasap kat dapur orang lain, berasap dekat restoran. Jadi dia pergi jumpa Rasulullah, bagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada roti aku bawa, makanlah, aku tahu baginda belum makan. Dalam hati Abu Hurairah, minta-mintalah Nabi bagi 2, minta-mintalah Nabi bagi 2, janganlah Nabi makan seorang, kan? Jadi Nabi pun ambil roti tu, Nabi tengok muka Abu Hurairah, Nabi tahu Abu Hurairah belum makan lagi. Tapi Nabi kata apa? Wahai Abu Hurairah, kamu tak makan lagi kan? Belum. Kalau kamu tak makan lagi, mesti sahabat-sahabat ahli sufah yang lain pun belum makan kan? Semua lebih kurang dekatlah puluh-puluh orang jugalah. Abu Hurairah kata, habislah. Elok nak bagi kongsi 2 dengan sekeping roti, 60 orang pula nak kena kongsi. Jenuh pula, dapat rasa yang dapat rasa bahagian mana tu, mungkin seledak-seledak dia tu ialah. Akhirnya Nabi pun panggil, semua ahli sufah sekalian, kita ada sekeping roti hari ni, kita pakat kongsi belaka. Jenuh lah, tak kenyang lah. Jadi akhirnya Nabi SAW membacakan doa Nabi makan, Nabi ambil secubit, dan Nabi suruh setiap sahabat-sahabat ambil dengan sekadar secubit. Masing-masing ambil, dan kata Abu Hurairah, ia mendapat mengenyangkan aku dengan sehari suntuk. Allahu Akbar. Ini dikatakan dalam hadis yang Nabi kata, ta'amul ithnain kafi al-thalathah, makanan yang 2 orang cukup untuk 3 orang, kerana keberkatan dari sudut kita mementingkan dan mengutamakan orang lain, bukan sekadar untuk diri kita. Jadi ini kesedaran yang perlu kita hidupkan di dalam diri kita, iaitu sentiasa mengutamakan orang lain berbanding daripada diri kita, seperti mana yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Baik, selain daripada itu, kalau kita boleh perhatikan bahawa ramai di antara umat Islam akhir zaman ni, khususnya muda-mudi kita lah, bukan takat muda-mudi, yang terlebih pada muda yang mengaku muda pun ada juga, dah tua bangka dan sebagainya. Tak ada kesedaran dari sudut bagaimana, kerana ramai masyarakat kita yang tak peka isu kemanusiaan, sebab mereka ni banyak dihinggapi dengan penyakit, iaitu hiburan yang melampau. Yang Nabi sebut dalam hadis, sayusibu ummati da'ul umam, umat aku di akhir zaman akan ditimpa penyakit-penyakit umat terdahulu, al-asyaru wal-bataru, iaitu antaranya penyakit hiburan secara melampau. Sekarang ni tengoklah, siapa tak nak hiburan. Kita buka TV Astro pun sudah, buka TV Astro Ria, Astro ni, Astro, semua ni hiburan mereka, termasuk hiburan Maharaja Lawak. Siapa tak tengok Maharaja Lawak? Saya pun tengok kan? Akademi Fantasia, itulah apa semua, sampai TV 1 sampai ke TV lain, semua nak buat hiburan mereka. Itu yang kita tengok, sampai ada yang peminat-peminat Korea pun ada kan? Ada peminat Korea di sini. Nampak gaya macam ada je peminat Korea yang muka-muka jambu kan. Saya ingat nak menyanyi Korea malam ni, tapi ada Ustaz Nafi dia segan je lah. Okey, baik. Maksudnya tak salah, nak menyanyi itu tak salah. Mengapa lagu-lagu Korea yang kat jiwang-jiwang tu, yang muka-muka jiwang kan,
ngapal, nyanyi dekat bini sendiri, tak ada masalah. Datang lagi berbini, nyanyi depan dia, kan. Ataupun lagu apa, Amal yang terbaru tu, nyanyi lagu kata Syasha tu kan. Macam cantik je, macam comel je, semua ciptaan Allah. Nyanyi, tak ada masalah, kan. Macam poyo je. Itulah apa-apa lagu pun tak kisah. Ya. Jadi nak tunjukkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hiburan yang melampau itulah yang menarik perhatian kita daripada masyarakat kita ni peka tentang isu-isu ummah, isu-isu kemanusiaan. Satu lagi, kita ni banyak ambil berat soal-soal yang remeh-temeh. Masyarakat kita ni suka tengok isu-isu yang gosip-gosip, cerita pasal peribadi orang, cerita pasal contohnya Rosita Cik Wan nak kahwin, siapa yang tak tahu? Semua tahu dah ke? Kan? Berapa juta, 18 juta, 13 juta, ikutlah dia nak kahwin, letak dia lah berapa juta pun. Kan? Yang penting dia bahagia, itu je. Ya? Maksudnya semua orang suka ambil tahu hal-hal individu, tapi tak ramai orang yang suka ambil tahu hal ummah. Sifat manusia memang begitu, suka ambil tahu hal individu-individu. Sampai kadang-kadang saya pernah satu ketika tu datang dalam jamuan makan. Dalam jamuan makan kan, kadang-kadang contohlah masyarakat kita kan, dah lah kawan tu jemput kita pergi ke nuri kahwin, kita pergi ke nuri kahwin. Pergi ke nuri kahwin, pasangan pengantin lalulah depan, lalu dua sejoli. Tengah duk makan ni dia kata, Ustaz saya tak kenal lah, pasal apa yang perempuan tu punyalah cantik, dia kurang macam Ira Fatira lah saya tengok, tapi dia punya laki dia, Allah, macam Usain Bolt pun ada, dia kata kan. Dia pergi komen kawan tu, kawan tu punyalah jemput dia datang makan, berhidang lagi, lauk sedap, dia boleh komen ikut kita kan. Maksudnya nak ceritakan bahawa sifat manusia memang begitu, iaitu Allah jadikan bahawa nafsu kita ini mendidik kita supaya tengok benda yang kecil, tetapi tidak melihat benda yang besar. Sedangkan dalam Islam ajarkan kepada kita supaya menjaga perkara yang usul daripada menjaga perkara-perkara yang furu', perkara-perkara yang cabang. Ini yang ditekankan di dalam Islam, ya. Hal ini yang kita sepatutnya ambil berat dan kita perlu ambil tahu. Sebagai contohnya, kalau kita perhatikan pada zaman baginda Nabi SAW, Nabi ajarkan kepada para sahabat supaya banyak menekankan soal masalah ummah, ya. Sebagai contoh, Nabi pernah memuji sifat satu bangsa di kalangan para sahabat yang bernama Asy'ariyin, ya, bangsa suku kaum Asy'ariyin. Nabi puji mereka, Nabi kata kamu pelajari contoh golongan Asy'ariyin. Bila ada di kalangan sahabat-sahabat, jiran tetangga mereka, suku kaum mereka yang tak cukup makan dan sebagainya, mereka akan datang, buka satu kain yang besar, masing-masing letak kat situ, campur habis makan apa-apa dan dibahagi sama ratakan kepada suku kaum mereka. Ini contoh yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk menimbulkan kesedaran di dalam diri kita. Selain daripada itu, kalau bolehlah kita ni kena sibukkan diri kita, melibatkan dari sudut aktiviti kemasyarakatan, aktiviti kemanusiaan dengan NGO dan sebagainya, ya. Sebab itulah kalau kita sendiri turun padang tengok keadaan mereka di sana, mungkin kadang-kala kita titiskan air mata sebab memikirkan bahawa ada orang lebih susah. Yang terakhirnya saya nak kongsi siswa-siswi yang dirahmati Allah. Dalam satu hadis tu bila saya baca, saya sebab hati saya. Kisah tentang apa? Satu riwayat ceritakan tentang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Satu hari Sayyidatuna Aisyah ni, yang jaga semua para isteri Nabi ni adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Abdurrahman bin Auf harta dia banyak. Jadi antara tugas dia, semua para isteri Nabi nak pergi Mekah ke, nak belanja pergi umrah ke, nak beli apa-apa saja, semua ditanggung kos dia oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi satu hari Abdurrahman bin Auf barangkali bawalah isteri Nabi ni pergi makan, ya, pergi makan, dan Sayyidatina Aisyah dapat hidangan yang sedap. Di hadapannya ada daging kambing dan sebagainya, hidangannya enak lah. Tengah-tengah dia makan, baru makan sesuap, tiba-tiba Sayyidatina Aisyah menitiskan air mata. Sampai sahabat lain pun jadi gabra. Ni tak sedap ke masakan ni, terlebih pedas ke apa ke dan sebagainya. Tak apa, kalau tak sedap kita tukar restoran lain ke tak apa. Maka Aisyah kata, tidak wahai sahabat-sahabatku,
Tetapi yang menyebabkan aku sedih dan aku menangis adalah kerana sepanjang aku bersama dengan Nabi SAW, sepanjang hidupku bersama dengan Nabi, aku tidak pernah lagi melihat suamiku yang kekasihku Rasulullah SAW makan sesedap mana makanan yang aku sedang menikmati. Jadi oleh kerana nak hormat kepada Rasulullah yang tak pernah makan sesedap itu, dia hentikan makanan dia. Kalau kita lah gamaknya macam sahabat-sahabat kita lah, saya berpesan dulu waktu bulan puasa, saya kata sebelum nak buka puasa tu doa mustajab. Kita berdoa sebelum berbuka, itu doa yang mustajab. Dia pun sebelum nak buka puasa kat masjid, makan dalam dulang. Kebetulan hari tu menu sedap pula, nasi berani. Dia pun sebelum mau azan dia pun doa khusyuk lah tu. Dekat 10 minit dia berdoa, Allah, ya Allah, ampunlah dosaku. Buka je ustaz, saya kata saya nak ambil fadilat mustajab doa tu. Buka je mata, tinggal tulang di belah saya ustaz. Yang lain semua dah habis dah. Yang kau doa panjang-panjang pahal. Doa adalah hati ringkas-ringkas dah lah. Ini dia doa panjang-panjang, habis lah dah dibalun orang lain dah. Ya. Jadi ini di antara kisah yang bagaimana nak timbulkan kesedaran kepada kita, iaitu banyakkan keterlibatan kita dengan program-program dengan NGO, dan banyaknya kita membaca seperti mana Ustaz cadangkan, kita share benda-benda yang berkaitan nak timbulkan kesedaran kepada umat Islam yang lain tentang isu kemanusiaan. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, kita dah dengar tadi. Apa yang penting adalah mahasiswa ni kesedaran dia kenalah sampai sudut belah kiri, belah kanan pun terasa. Kalau ikutkan memang tak akan rasa lah, tapi rasa dia sampai macam tu. Okey. Soalan seterusnya saya tujukan kepada Ustaz Nazmi Karim. Jadi boleh Ustaz ceritakan secara ringkas lah, sebab soalan pendek tapi saya rasa jawapannya sangat panjang. Secara ringkas keadaan semasa yang tentang Syria, Palestin dan juga Mesir, dan apa tips-tips yang kami boleh buat untuk membantu ummah di sana. Jadi dipersilakan Ustaz. Keadaan di Mesir, kalau kita nak tengok sebenarnya, baru-baru ni saya dapat satu berita daripada Mesir. General Sisi itu pun sekarang hendak digulingkan oleh general yang lain. Ya, orang bawahan dia sedang merancang untuk menggulingkan dia. Jadi sebenarnya tak ke mana pun yang orang zalim ni. Sebab tu kita diajar satu doa, Allahumma ahlikil zalimina bil zalimin. Ya Allah, kau hancurkan orang zalim ni dengan orang zalim juga. Dia tu zalim lah, biar Allah Ta'ala timbulkan pula orang yang zalim yang lain yang hancurkan dia. Jadi Allahumma ahlikil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Ya Allah, kau hancurkan orang zalim dengan orang yang zalim, dan kau keluarkan kami daripada mereka dalam keadaan selamat. Ya, insya-Allah apa yang diorang buat kezaliman terhadap Dr. Mursi itu akan terbalas di dunia dan hari akhirat, insya-Allah. Amin. Ya, dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar. Jangan sekali-kali kau condong, kau sokong orang yang zalim, nanti kau akan disambar api neraka, kau akan disentuh api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat dalam ayat ni, Allah kata wala tarkanu tu bukan dengan perbuatan kau tau, dengan hati. Kau redha dalam hati, kau berasa kau kata macam Sisi tu macam betul je, macam betul je, kata Sisi tu kan. Padahal Sisi tu kan perampas kuasa. Ataupun kata Bashar Assad tu macam okey je, kau kata macam dalam hati kau, na'udzubillah, dalam keadaan kau, otak kau sihat, kau boleh fikir, tiba-tiba kau ada kecenderungan untuk melihat kezaliman berlaku. Bukan kau zahirkan dengan mulut, dengan perkataan, dengan perbuatan, tak. Kau condong dalam hati pun kau dah boleh layak masuk neraka. Okey, itu yang berlaku di Mesir sekarang ni, dan kebangkitan masih lagi berterusan. Tentang Syria pula, ringkas ceritanya, daripada kebangkitan yang berlaku pada bulan 3 2011, yang Bashar Assad ni kalau ikut kepala otak dia, ingat kebangkitan rakyat ni boleh dibendung dalam tempoh tak sampai setahun, beberapa bulan sahaja. Tetapi Allah Ta'ala mentakdirkan kebangkitan ini berterusan sampai hari ini. Dalam Quran sebut, yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim wa ya'ballahu illa ayutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka berusaha untuk memadam cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah enggan kecuali untuk menyempurnakan cahayanya, sekalipun dibenci oleh golongan-golongan yang kafir. Dalam keadaan serba mustad'afin, serba kekurangan rakyat Syria. Saya tengok perkembangan rakyat Syria daripada mula-mula berlaku bulan 3 2011. Saya tengok mula dulu kan, diorang berdikari, kau tahu, diorang lawan tentera Bashar.
Diorang buat pistol buatan sendiri. Diorang ambil batang besi, batang pipe, dia letak dia spring, dia pun tembak peteng, boleh pergilah berapa meter. Paling-paling aku rasa 10 meter lah. Yang diorang cuba nak lawan tentera Bashar. Lepas tu pakai mercun siapa je lah kan. Nak lawan juga tentera Bashar yang pakai kereta kembal dengan tak apa-apa semua kan. Itu pada, kita tengok pada 2011. Maka tadi Allah Subhanahu Wa Taala sekarang dah dia terbalik. Dulu diorang apa ni, diorang